Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizwan bin Zainal Abidin dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk mekanisme daya tindak perbezaan jantina dan budaya. Perbentangan ini akan merangkumi pengenalan, perbincangan, isi kandungan dan kesimpulan. Sebelum membincangkan perbezaan jantina dan budaya, kita perlu fahami dahulu maksud daya tindak atau coping menurut Lazarus dan Folkman pada tahun 1984. Daya tindak ialah usaha kognitif dan tingkah laku yang sentiasa berubah untuk menguruskan tuntutan yang dinilai sebagai membebankan sumber individu. Fungsinya adalah untuk mengurangkan tekanan, mengekalkan kestabilan, emosi dan membantu penyesuaian. Topik ini penting kerana setiap orang berdepan stres, tetapi cara bertindak balas amat dipengaruhi oleh jantina dan budaya seseorang. Ini penting terutama kepada kaunselor dan pengamal kesihatan mental supaya bantuan yang diberikan lebih relevan dan sensitif kepada latar belakang klien. Sebelum membincangkan perbezaan jantina dan budaya, kita perlu fahami dahulu maksud daya tindak atau coping menurut Lazarus dan Folkman pada tahun 1984. Daya tindak ialah usaha kognitif dan tingkah laku yang sentiasa berubah untuk menguruskan tuntutan yang dinilai sebagai membebankan sumber individu. Fungsinya adalah untuk mengurangkan tekanan, mengekalkan kestabilan, emosi dan membantu penyesuaian. Perbentangan saya pada hari ini akan merangkumi 4 bahagian utama. Yang pertama iaitu pengenalan, perbezaan jantina, perbezaan budaya dan kesimpulan. Mari kita mulakan dengan bahagian yang kedua perbezaan iaitu jantina. Kajian psikologi antaranya Tamras, Jenny and Henderson pada tahun 2002 mendapati lelaki dan wanita cenderung menggunakan strategi daya tindak yang berbeza. Ini disebabkan oleh gabungan faktor biologi, sosialisasi dan peranan gender dalam masyarakat. Contohnya, lelaki sering dibesarkan untuk bersikap tabah dan berdikari, manakala wanita digalakkan meluahkan perasaan. Salah satu teori penting ialah teori 10 and Have Befriend oleh Taylor pada tahun 2000 yang mencadangkan wanita lebih cenderung mencari sokongan sosial berbanding tindak balas fight or flight yang lebih sinonim dengan lelaki. Lelaki lebih kerap menggunakan daya tindak berfokus masalah, cenderung menyendiri atau mengelak dan kurang meluahkan emosi secara terbuka. Sesetengah lelaki menggunakan daya tindak kurang sihat seperti alkohol sebagai saluran melepaskan tekanan. Sebaliknya wanita lebih kerap menggunakan daya tindak berfokus emosi, lebih terbuka, meluahkan perasaan, mencari sokongan sosial serta mengamalkan strategi seperti berkongsi cerita. Namun, wanita juga lebih terdedah kepada ruminisasi, iaitu memikirkan masalah secara berulang-ulang.
konteks Asia atau budaya timur, 3 strategi dominan dapat dilihat, iaitu agama dan spirituality, kedua sokongan keluarga dan komuniti, ketiga pengengkangan emosi. Agama dan spirituality, berdoa dan bertawakal. Kedua, sokongan keluarga dan komuniti, iaitu masalah dikongsi bersama keluarga besar. Dan yang ketiga, pengengkangan emosi, iaitu individu memilih menahan diri demi menjaga maruah dan keharmonian kumpulan. Dalam konteks budaya barat pula, terdapat terapi dan kaunseling yang profesional, iaitu lebih diterima secara meluas. Penyelesaian masalah secara berdikari, iaitu menekankan kawalan kendiri dan ekspresi emosi secara terbuka. Mereka menganggap ianya sihat dan digalakkan, termasuk di media sosial. Dalam konteks Asia atau budaya timur, 3 strategi dominan dapat dilihat. Agama dan spirituality, berdoa dan bertawakal, sokongan keluarga dan komuniti, masalah dikongsi bersama keluarga besar, dan pengengkangan emosi. Individu memilih menahan diri demi menjaga maruah dan keharmonian kumpulan. Dalam konteks budaya barat pula, terapi dan kaunseling profesional lebih diterima secara meluas. Penyelesaian masalah secara berdikari, menekankan kawalan kendiri dan ekspresi emosi secara terbuka, dianggap sihat dan digalakkan, termasuk di media sosial. Jantina dan budaya tidak bertindak secara berasingan. Kedua-duanya saling berinteraksi. Contohnya wanita dalam budaya kolektivistik mungkin lebih menekankan sokongan keluarga berbanding wanita dalam budaya individualistik. Manakala lelaki dalam budaya kolektivistik mungkin mengamalkan pengengkangan emosi yang lebih ketara kerana tanggungjawab menjaga maruah keluarga. Memahami perbezaan ini membawa implikasi yang penting. Kaunselor perlu peka terhadap latar belakang klien. Program pendidikan emosi perlu direka secara inklusif. Dan sistem sokongan perlu fleksibel kerana satu kaedah tidak sesuai untuk semua individu. Secara kesimpulan, daya tindak ialah usaha kognitif dan tingkah laku untuk menguruskan tekanan, terbahagi kepada berfokus masalah dan berfokus emosi. Dari segi jantina, lelaki cenderung berfokus masalah dan menyendiri. Wanita cenderung berfokus emosi dan mencari sokongan sosial. Dari segi budaya pula, budaya individualistik menggalakkan ekspresi diri, manakala budaya kolektivistik menekankan sokongan keluarga dan pengengkangan emosi. Akhir sekali, jantina dan budaya saling berinteraksi dan pendekatan bantuan yang berkesan mestilah sensitif kepada kedua-dua faktor ini. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.